Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, kita membaca kitab tafsir Al-Azhar pada ayat yang ke-32. Allah berfirman, wala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din, lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabat, was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in 'ilma. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mengangan-angankan apa yang telah dikurniakan Allah kepada sebahagian daripada kamu. Bagi laki-laki akan ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun akan ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya. Sesungguhnya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Baik, kita sambung pada muka surat sebelahnya. Sambungan ayat menegaskan lagi, bagi laki-laki akan ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Artinya, kepada semua orang laki-laki telah disediakan Tuhan pembahagian, dan pembahagian itu akan didapati menurut usahanya. Perempuan pun demikian juga. Untuk masing-masing bahagian itu asal diusahakannya. Untuk masing-masing perempuan telah disediakan Allah pembahagian yang akan didapatinya. Pembahagian itu asal diusahakannya. Tetapi kalau tidak diusahakan pembahagian itu, tidak akan diberikan. Dengan hanya berangan-angan, pembahagian akan tetap jauh daripada kita. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita tentang pembahagian rezeki, pembahagian nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka Allah pesan kepada kita, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu duk berangan-angan, duk teringin, duk bercita-cita, duk angan-angan, teringin yang orang punya. Teringin ke kereta sorong kat Sung. Contohlah, teringin orang ni dapat anu, orang ni dapat anu. Orang ni jadi pemimpin, orang ni jadi ketua, orang ni jadi anu. Dia pun nak juga. Ada yang nak jadi kaya,
Duk tengok duit berkodi. Dia pun kalau boleh nak juga duit berkodi macam tu. Ada orang yang jam saja 1 juta, jam tangan saja 1 juta. Subhanallah, la ilaha illallah. Bukan 1 juta rupiah, 1 juta ringgit jam. Padahal masanya sama aja. Jam harga RM25 dengan jam 1 juta, sama tak masa dia? Sama ya. Tapi jangan kita marah pada dia, jealous pada dia, iri hati pada dia. Itu rezeki dia. Dia usaha. Allah kata dia usaha, dia dapat. Kalau kita usaha pun, insya-Allah Allah bagi juga. Maka dalam ayat ni dia kata, orang perempuan pun macam tu juga. Jangan duk saling dengki pada apa yang orang lain, perempuan lain dapat. Jangan kita duk iri hati, wala tatamannau, duk mimpi-mimpi, duk terigau-igau, terangan-angan. Apa yang Allah bagi pada kita tu cantik dah, elok dah. Kalau kamu nak juga macam tu, kamu boleh dapat. Sebab tu hari ni manusia dia berlumba-lumba buat kerja. Sebab dia nak jadi macam orang yang dia mimpi-mimpikan. Maka boleh bercita-cita, boleh berangan-angan, tetapi hendaklah diikuti dengan usaha. Tanpa usaha, hanya berangan-angan, pembahagian tadi yang mana Allah nak bagi rezeki tadi akan jauh daripada kita. Tak dapat lah. Sebab tu manusia kalau dia usaha, daripada kerja angkat sampah, kerja angkat sampah jadi jutawan, balik kampung pun naik helikopter. Tak som. Asalnya kerja kutip sampah. Usaha, Allah bagi rezeki. Dia balik kampung dia, nak ajak bapak dia minum kopi sarapan, naik helikopter landing depan rumah. Lah, subhanallah, kaya lah. Kita nak naik motor ajak bapak kita sarapan pun tak pernah. Dia helikopter gudung. Satu kampung turun tengok helikopter siapa pula ni. Nampak, daripada orang kerja kutip sampah saja. Baik, pembahagian yang akan didapati lantaran diusahakan itu ialah dalam rangka tugasan diri dan pembahagian kerja yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka disuruhnya kita bekerja supaya dibahagi-bahagikan rezeki. Maka pembahagian tadi disuruhnya kita bekerja dalam rangka tugasan diri dan pembahagian kerja yang ditentukan oleh Islam, yakni halal. Kerjanya halal. Selagi mana halal, buatlah. Ada orang baru ni dia jumpa batu tanzanite. Batu tu dia jual harga juta. Sekelip mata menjadi kaya. Cangkul jumpa batu, jual batu berapa juta dapat dah. Ni duit Afrika. Allah Ta'ala kalau nak bagi batu pun dapat bagi. Ada nelayan yang kerjanya tangkap ikan, tiap-tiap hari turun laut. Satu hari dia dapat muntah ikan. Dia jual muntah ikan dapat ratus ribu. 1 juta dapat. Jual muntah ikan, orang pakat berebut beli. Sebab daripada muntah ikan ni nak buat minyak wangi. Bukan minyak angin, minyak wangi. Minyak angin tu apa nama apa? Lintah apa? Gamat. Tu minyak angin. Yang ni muntah ikan paus. Dia boleh dapat berkilo, dia boleh jual sekilo ratusan ribu. Lepas tu tak tangkap ikan lah. Jadi begitulah kalau Allah Ta'ala nak bagi. Kalau usaha, ikhlas, tawakal, bertakwa, Tuhan bagi rezeki.
perempuan pun disuruh berusaha sebagaimana laki-laki disuruh berusaha, masing-masing dalam bidang masing-masing. Salahkah perempuan bekerja berusaha? Tak salah. Kerja bidang keperempuanan. Orang selalu sebut bidang keperempuanan ni pertama cikgu murni, terkenal sampai ke mati. Cikgu Murni ni dah meninggal dah 2016. Murni Sarawak nama dia Murni binti Ismail, bukan Murni Sarawak. Dia ni kakak Anita Sarawak. Anita Sarawak tu anak Romaino. Murni ni anak Ismail Mukasim. Mak satu, siput Sarawak. Mak sama, siput Sarawak. Dapat anak nama Murni dengan suami Ismail Mukasim. Cerai dengan Ismail, kahwin dengan Romaino, dapat pula anak namanya Anita Sarawak. Jadi mereka ni Murni dengan Anita tu adik-beradik seibu lain bapa. Kenal ke Ismail Mukasim? Tak kenal. Hasnah juga budak jahat. Hari curi ikan sepat. Kalau emak engkau lihat, tentu engkau kena sebat. Hasan budak jaga lembu. Itulah Ismail Mukasim. Okey, boleh faham? Tak faham tu dah. Baik. Jadi orang yang tugasan mendidik perempuan, sebab orang perempuan ni sabar dengan kerenah budak-budak. Perempuan lah yang banyak jadi cikgu. Sabar. Yang kedua, nurse. Pasal perempuan lah yang sabar. Kalaulah laki-laki semua nurse, tak ada siapa sakit. Tak seronok nurse lelaki. Sebab tu kalau nak bagi orang tak sakit, minta nurse jadi laki-laki nurse. Orang laki-laki sakit, nurse laki-laki jaga. Perempuan sakit, nurse perempuan jaga. Jadi jaranglah suami kita sakit, pasal hak jaga dia nama apa tu? Balbir Singh. Dia pun takut kat Balbir tu tak sakit dia. Tapi kalau jaga perempuan nurse lawa pula, namanya Mila. Bukan Mila, Milo. Lawa pula. Suka tak sakit orang tua tu? Suka. Abang ni selalu sakit. Kenapa rupanya nurse-nya cantik-cantik. Jadi orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi sifat sabar, nak jaga orang sakit. Kalau sifat tu tak ada pada orang perempuan, tak tahu nak jadilah. Allah Ta'ala bagi pada orang keperempuanan ini sifat kekeranian, pengkeranian. Duduk berjam-jam atas kursi, menaik, menulis semua. Sabar. Lepas tu bila dah duduk lama sangat, sabar menjadi lebar. Yang mana faham? Tak faham sudah. Lebar semuanya. Atau duduknya berjam-jam di kaunter ustaz. Oi, cuba tengok yang duduk di kaunter ni, semua akak-akak semua. Jadi bekerjalah orang perempuan, taknya jadi salah. Allah akan bagi juga rezeki pada orang perempuan. Orang perempuan kalau menega, laku, pandai bisnes. Cuba tengok isteri Nabi ni, perempuan kaya, pandai bisnes. Orang perempuan kalau bisnes pun boleh jadi kaya, boleh jadi hebat. Pasal apa? Pasal gigih, sabar. Sebab tu bila buat MLM ke orang perempuan ramai berjaya, dapat pingat ni, pingat ni, gold lah, silver lah, platinum lah, semua dia dapat. Kemudian kita misalkan seorang laki-laki dalam usahanya kerana bekerja keras keluar rumah, maka kejayaannya itu akan sempurna jika perempuan atau isteri yang ada dalam rumah tangga mereka
bangunkan berdua, tahu pula kewajipannya sebagai isteri. Cuba tengok orang depan kita tu duk buat rumah. Siapa yang buat rumah tu? Lelaki. Sat ya. Pop siap. Tinggal nak cat. Dia bancuh simen, dia susun bata, dia panjat buat bumbung. Bayangkan opah sum yang buat. Agak-agak bila nak siap rumah tu. Cangkui buat longkang, cangkui buat lubang jamban. Oi, berat. Itu baru buat rumah. Bayangkan buat bangunan 100 tingkat, bangunan 90 tingkat, yang duk kerja buat keren tu. Duk punya tinggi keren tu, nampak di bawah ni kecil je. Laki-laki yang buat. Sebab perempuan gayat. Bayangkan duduk atas keren yang tinggi tu, tengok-tengok lipas lalu. Agak-agak macam mana makcik tu, tak terjun dia. Cuba tengok yang pasang pencawang elektrik, dia boleh panjat atas pencawang tu, berdiri atas kabel saja. Allahu Akbar. Beraninya nak cari duit. Kalau bagi saya tak maulah duduk atas kabel elektrik. Cuba tengok dalam YouTube tu, helikopter main ambil dia. Nak ubah satu kabel ke satu kabel tu, helikopter, chopper main ambil dia, letak. Sekali lagi ambil lagi, letak sini pula, letak sini pula. Hanya duduk di atas kabel elektrik, cari rezeki. Gaji mahal dah ustaz. Betul, gaji mahal. Tapi kalau isteri dia di rumah tak pandai, balik-balik ke rumah nasi tak ada. Balik-balik ke rumah bukan kata nasi, dengan isteri pun tak ada. Agak-agak macam mana hidup? Dah lah bersabung nyawa panjat kabel elektrik. Balik ke rumah nasi kena masak sendiri, sardin kena buka tin sendiri, telur kena masak sendiri, teh pun kena buat sendiri. Apa jadi tadi? Tak cantik lah. Sebab tu isteri dia tak kerja, tak apa. Suami kata hang duduk di rumah jaga anak, abang cari rezeki. Bila balik daripada kerja, jangan kata teh, apam balik pun dah ada. Subhanallah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Baik, ni apa pun tak ada, balik pun tak ada, apam pun tak ada. Ni masalah. Baik, kemudian suami bertanggungjawab keluar, isteri bertanggungjawab dari garisan belakang. Ni yang Piramli buat tu. Kanda di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti. Tak tengok Mahmud Jun main trompet pom 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 pom. Padahal bukan dia main pun. Ni cerita masa-masa mana ni? Cikgu Nurkiah, Cikgu Syak apa Murni apa nama kan, Cikgu Nurkiah lah. Cikgu duk tipu kan, tipu lelaki dia, Cikgu Nurkiah. Baik. Jadi kalau suami bekerja di barisan hadapan, isteri duduk di rumah jaga anak-anak, perhatikan anak-anak, didik anak-anak, masing-masing usaha, maka rumah tangga tadi akan jadi baik. Kemudian pekerjaan laki-laki yang kasar-kasar dan berat-berat, sedangkan pekerjaan perempuan halus dan rumit. Allah Ta'ala bagi sesuai dengan sifat dia. Sabar. Orang laki-laki kasar, susun bata buat rumah. Orang perempuan dah menjahit, halus, tekad menekat, masak memasak. Kena sabar banyak. Masak banyak sangat pun mata jadi rosak. Banyak orang dapat katarak tu Pak Zaid. Minyak dia duk masak, dia duk masak bawang yang dia masak naik tu, naik ke mata tu, mata jadi selaput. Sebab tu akak-akak nak masak ni pakai spek. Pakai spek. Dah. Kan kita pergi buat gigi, doktor bagi spek mata kan. Pakai spek dah.
Tak pun pakai beg scuba, spek scuba. Tak duk menyelam. Lagi clear. Angin nampak tak masuk, clear nampak. Ambil spek hak pinjam kat doktor gigi. Warna perang. Cepat ikan tu kalau goreng masak kalau pakai spek tu. Kita kalau pakai spek tu goreng ikan, cepat masak ikan tu. Walaupun baru seminit goreng. Sebab warna dia cepat jadi perang. Oh, mahangit dah. Padahal tak masak apa ke apa. Orang perempuan, sebab tu banyak orang perempuan mata ni selaput. Minyak dia masak tu naik, lemak naik tang mata. Dia rajin-rajin lah. Orang tua-tua dulu dia masak, dia guna kayu api. Bila dia guna kayu api, dia hembus. Dia masak sekali dia hembus, dia masak sekali dia hembus, api nak menyala. Menangis dah makcik tu? Menangis pasal pedih kayu api. Maka sebab tu orang dulu-dulu mata elok pergi ketua. Sebab bila dia masak, air mata dia bersihkan balik. Bila dia masak, air mata dia bersihkan balik. Cuba tengok opah kita, tua-tua duk menjahit mata dia. Orang sekarang tak. Dia kurang teriak, dia kurang menangis sebab hidup senang. Orang dulu hidup susah. Nak tiup tu pun guna buluh kecil tu. Nak tiup bagi menyala tu, sampai naik mata. Sat lagi dia potong bawang pula, menangis lagi opah ni. Orang sekarang mana ada potong bawang. Semua main COD. Semuanya cot. COD cot. Main hantar je depan rumah. Lambat, marah. Orang dulu tak. Bawang duk terkupas, menangis. Rupanya air mata ni dia bagi sihat mata kita. Tu hikmah yang disuruh menangis tu. Rupa-rupanya bila kita menangis ni bukan setakat takut pada Allah, dia bagi sihat pada mata kita. Baik, kemudian tapi kalau menangis teruk sangat pun tak kena juga. Tu nama dia Kasim Selamat. Buta tak pasal. Baik, kemudian pekerjaan kasar laki-laki tak dapat dilaksanakan oleh orang perempuan. Akak-akak berani pergi panjat kabel tu. Tak berani kita. Cuci bangunan. Duk cuci cermin tu. Tengah duk cuci, angin tiup. Bergoyang-goyang. Cari duit nak bersihkan, cuci bangunan tu. Orang perempuan tak boleh buat. Kalau boleh buat seorang dua. Tetapi orang laki-laki tak boleh buat kerja halus yang dibuat oleh orang perempuan. Dia tak boleh nak buat pula kerja hak perempuan. Masing-masing buat kerja masing-masing. Imbangan yang berat dengan yang ringan halus, itulah menjadi keharmonian rumah tangga. Panjat kelapa siapa? Suami. Memasak siapa? Isteri. Nampak? Panjat kelapa mula sampai naik lenguh tengkok. Jatuh pula kelapa, lari takut timpa kepala. Dia pun kupaskan kelapa tadi, koyakkan kelapa tadi nak ambil. Bila dia dah belah buahnya, buah kelapa, tugas memaruknya isteri pula. Duk bertenggek atas kukuh. Zaman dulu kan, tenggek manis sangat. Cuba tengok orang perempuan kukuhnya, manis tak? Manis, bersimpuh elok. Cuba tengok orang lelaki kukuh, terkangkang-kangkang tu, nampak? Hodoh tak? Hodoh gila. Orang perempuan dah bertenggek elok, krek. Orang lelaki cuba tengok, pom. Kadang-kadang isteri dia marah, abang kukuhnya tu sampai habis lah, banyak lagi isi tu abang tak kukuh. Dia kukuh sungguh sampai naik hitam pula lah. Dengan tempurung dia kukuh sekali. Orang perempuan dah, dia buat rata elok. Ini nama dia kerja orang perempuan.
Okey, zaman sekarang budak-budak tak jumpa dah kukonyo. Nah, buahnyo duk lepas cocok ni baru tahu buahnyo. Depa kata lepas cocok kena minum air kelapa, baru rasa air kelapa. Kalau tak duk minum air 3 layer. Air boba. Baik, kemudian tak usah si perempuan mengeluh dan berangan-angan supaya dia jadi laki-laki, supaya terlepas daripada kewajipan mengandung, menyusu dan mengasuh. Orang perempuan yang ngandung cita-cita, saya nak jadi jantan, nama saya Pangkit, potong rambut pendek, dada tu pi balut dengan geda supaya tak tumbuh dada ni, sikat buah dalam poket belakang, jalan macam orang jantan. Tapi bila nak kencing masuk tandas perempuan, tu nama dia tomboy. Konon-konon nak jadi jantan, ada makwu perempuan, yang makwu tu pula ayu, pakai tudung lawa, tapi pakwanya perempuan yang belagak jantan. Tak payahlah kata dia, kamu perempuan tetap perempuan. Begitu juga seorang laki-laki tak usah mengeluh kerana berat tugasannya lalu dia pun jadi perempuan. Jangan. Lama dah kitab ni cakap, malas jadi laki-laki, nak jadi perempuan lah, nak bergaya depan cermin, nak bawa beg tangan, nak berjalan pakai kasut tumit tinggi, nak kulit putih mulus macam orang perempuan, rambut ikal macam orang perempuan, punggung terletak macam orang perempuan. Dia sanggup nak jadi perempuan. Bila kerja dia anjing, lari, celaka anjing, besar gila suara dia. Tadi jalan gedek, perempuan lah konon. Sekali anjing kejar, babi punya anjing, keluar seorang jantan kau, kata dia. Tak payahlah kau jantan, jantan lah. Kau perempuan, perempuan lah. Saya kata dah semalam, be yourself. Jadilah diri kau. Kenapa nak jadi orang lain? Kadang-kadang kita ni nak jadi orang lain tu yang orang tergelakkan kita. Kita ni nama dia Rugayah Tan Syari, nama dia Kak Som. Maka Kak Som jadilah Kak Som. Tak payahlah jadi artis. Kak Som dah 75, pakai kasut tumit tinggi, main surau. Kawan dah slip disc, mana boleh kasut tumit tinggi, lempar kursi roda dia, menyemak aja kursi roda ni, jalan ke surau sampai dekat pos guard tu, jatuh terlentang. Mana kerusi kamu Som? Saya nak jadi orang muda. Kerusi tu aku dah buang, kata dia. Atau ke selipar mana itu, ini patah dalam jadah tu, kata dia. Udah patah kasut tumit tinggi aku tu. Udah kamu tu slip disc, mana mau pakai kasut tumit tinggi, pakai selipar, udah lah. Tapi banyak sekarang ini orang tak nak jadi dia, orang nak jadi orang lain. Akhirnya dia terpaksa berpura-pura dalam hidup. Dia berlakon dalam hidup. Dia hidup susah, gaji cukup makan, tapi nak hidup macam orang kaya. Apa jadi? Apa jadi pada kita? Gaji tak seberapa, tapi nak berbelanja macam orang kaya. Akhirnya dia jadi stres, dia hidup tertekan. Baik, kalau ditelek dengan saksama, kalau kita telitilah betul-betul, kebanyakan perempuanlah yang kerap kali mengeluh. Yang banyak mengeluh siapa? Perempuan. Tak percaya, pergi lepak rumah orang perempuan. Assalamualaikum. Salam. Oh, Kak Gaya, masuklah. Buat apa Som? Hei, tak tahu dah Kak Gaya. Oh, nampak perkataan pertama dia sebut apa? Tak tahu. Apa makna tu? Maknanya berat benar kerja dia. Hei, tak tahu lah budak-budak ni lah, tak tahu.
Nyemak je rumah, tak tahulah. Som tak tahu nak ngemek macam mana, tak tahulah. Buat je, ya Allah. Oh, cucu ada cucu buat, ada anak-anak buat. Tak tahu. Atau suami kamu tak tolong ke Som? Dia tak tahulah. Tak tahu lagi, nampak. 6 harakat, tak tahulah. Suruh sekali-sekali dia buat, tak suruh tak buat. Tak tahu nak kata apa, gaya hoi tak ada, nampak. Orang laki-laki jarang tak tahu, tahu semua. Abang, mana kunci? Tahu? Tahu pula. Anak awak tu macam mana? Tahu? Tahu pula. Sebab tu orang laki-laki kalau dia nyembang di kedai, dia tak mengeluh. Dia cerita bab bola, dia cerita bab Ronaldo, dia cerita bab politik, dia cerita bab Ustaz Kazim sakit. Dia cerita yang tu. Apa pula Ustaz Kazim jatuh ke apa benda ke? Tapi kalau nyembang dengan orang perempuan, dia mengeluh pasal anak, basuh kain tak angkat pun dia mengeluh. Tahu kain dah 2 hari tak angkat, ya Allah, tak tahu lah, tak sempat angkat. Asal nak angkat hujan, asal hujan melantak. Tak tahulah, nampak. Padahal kalau dia angkat kain jadi tak cerita, tak jadi cerita. Dia kerja mengeluh. Sekali lagi kucing berak, dia mengeluh. Jiran sebelah rumah beli kerusi, dia mengeluh. Ikan suami dia beli kecil pun dia mengeluh. Abang ni tak ada ke ikan besar sikit abang, oi. Saya nak siang pun susah kecil ikan ni pun. Lusa suami beli ikan besar, ya Allah abang, besarnya patah pisau abang. Nampak sifat dia. Kadang-kadang dia merasakan bahawa kewajipannya yang terbesar. Orang perempuan kadang-kadang merasa hak dia lah yang besar, dan kadang-kadang dia merasakan haknya kurang. Orang perempuan kadang-kadang dia rasa dia didiskriminasi, dianak tiri. Lalu mereka pun keluar di jalan-jalan raya tunjuk perasaan. Women right, bergerak atas nama hak-hak wanita. Kami juga nak hak-hak kami. Hak apa pula? Yang ni yang sedang berlaku daripada dulu sampai sekarang. Apabila angan-angan itu diperturut, maka dunia mula menjadi kacau. Orang perempuan minta berapa puluh peratus, kami nak jadi ahli parlimen, nak jadi ahli dewan undangan negeri. Kami tuntut berapa puluh peratus ketua-ketua jabatan adalah perempuan. Berapa peratus kami nak hak-hak kami. Maka dunia mula buka mata. Hari ini orang perempuan boleh main bola, orang perempuan boleh masuk tinju, boleh angkat berat sampai jatuh peranakan. Yang laki-laki buasir, dia pun masuk. Orang perempuan pun masuk bina badan, berketul-ketul badan dia. Orang perempuan buat semua kerja hak laki-laki nak buat. Maka pada masa itu mulalah dunia bertukar. Patutnya orang perempuan di rumah jaga anak, jaga keluarga. Orang laki-laki bekerja. Sekarang perempuan pula yang bekerja, laki-laki tidur di rumah. Perempuan pukul 11 malam kerja, 12 malam kerja, 2 pagi kerja, 3 pagi kerja, 7 pagi baru habis shift kerja kilang. Naik bas, naik van sampai rumah pukul 8. Dengan baju kilang itulah dia tidur sampai 3 petang. Nasi dah tak masak, anak di sekolah dah tak tengok. Manusia dah diubah dan mengubah cara hidupnya. Maka banyaklah berlaku kekeliruan dalam rumah tangga, kacau bilau dalam masyarakat, kerana sistem hidup telah pun bertukar. Sepatutnya orang perempuan hendaklah dijaga. Kamu jangan kerja malam. Orang perempuan duduk di rumah. Nak kerja siang, malam duduk rumah. Jaga orang perempuan. Tapi hari ni dah ditukar. Ya,
Orang dah tak nak ikut sistem yang Islam bawa. Mereka ingat Al-Quran yang diturunkan ni hanya suka-suka, baca-baca gitu ya Quran. Bila tengok ekonomi langsung tak nak tengok Quran, seolah-olah Quran tu tak ada ekonomi. Macam mana Allah Ta'ala turunkan ayat kisah Nabi Yusuf menjadi pakar ekonomi. Dia berbelanja dan dia menyimpan, dia berbelanja dan dia menyimpan, dia usaha, dia menyimpan. 7 tahun dia kerja 7 tahun. Sikit dia belanja, yang lain dia simpan. Bila datang musim kemarau yang dahsyat, yang dia simpan mula digunakan, mula dipakai. Akhirnya bila datang musim susah, mereka tak menghadapi kesusahan kerana bijaknya Nabi Yusuf menguruskan ekonomi. Tapi kita hari ini tak mau ikut sistem Nabi Yusuf. Ada duit buat bangunan, ada duit buat bangunan tinggi-tinggi, ada duit buat benda bukan-bukan, buat stadium berbilion-bilion yang tak berfaedah. Orang Islam suka bina bangunan tinggi, orang Islam suka bina bangunan stadium. Tengok di negara Arab, mereka nak bangunkan bangunan duk berharga 3,000 trilion, punya besarnya duit. Hanya nak ubah padang pasir menjadi bangunan. Duit tak simpan. Kalau datang musibah, apa nak jadi? Kita tak belajar pada sejarah. Allah Ta'ala ajar Nabi Yusuf, duit kena simpan. Kita enjoy sangat buat stadium setiap negeri. Piala Dunia tak pernah masuk, juara Asia pun tak pernah. Stadium gah nak buat apa? Baik duit tu kau simpan jadi reserve emas. Sekarang kita datang 2 tahun musim pandemik, kita nak makan apa? Duit tak ada, apa nak bagi? Nak makan apa ni? Duk pinjam rata lah. Jepun pinjam, Cina kita pinjam, Bank Dunia kita pinjam. Akhirnya nak bagi makan apa? Okey, rakyat disaran ambil duit ke WSP. Betul duit tu duit kita, tapi kalau tiap-tiap hari cangkui, esok tua-tua nak makan apa? Ini sistem ekonomi. Tapi orang ekonomi, bila duit tak ada, dia suruh belanja. Ini ekonomi barat. Ekonomi barat dia kata, kalau ekonomi nak bagi bergerak, kita disuruh berbelanja. Bagi duit, belanja supaya ekonomi bergerak. Macam mana nak bagi duit dapat? Buat pinjaman, buat loan. Bila bagi pinjam, kita rangsang ekonomi, maka ekonomi akan bergerak. Ini style orang putih, orang barat. Maka kita pun meminjam wang daripada Bank Dunia, nak bagi supaya ekonomi berjalan. Sebenarnya kita meminjam secara riba. Sepatutnya dulu orang Islam bila jadi pemerintah, dia suruh rakyat dia gerakkan rakyat dia bekerja. Simpan duit. Berapa peratus saja belanja, yang lain simpan. Sebab dalam setiap beberapa tempoh, insya-Allah akan ada kejatuhan ekonomi. Dan bila ada kejatuhan ekonomi, kita ada simpanan. Dan di antara simpanan yang paling bagus ialah emas. Dulu kita beli emas 1 gram berapa ringgit kat Som? Dulu RM1 1 gram. Zaman kita dulu muda-muda. Sekarang RM237 1 gram. Dia boleh pi 260. Hari tu naik 300 1 gram. Tuan-tuan, begitulah Islam ajar kita. Dan pekerjaan yang paling bagus dalam kisah Nabi Yusuf ialah pertanian.
orang yang terlibat dengan pertanian, bila dia datang musibah ekonomi, insya-Allah dia tak terjejas. Sebab sumber makanan dia ada. Tapi kalau negara tu membuang pertanian, sampai nama universiti pun tukar, tak mau nama pertanian, punya lekehnya pertanian. Dulu ada bank pertanian pun tak mau, nama pertanian tu lekeh. Kami nak industri, kami nak maju, kami nak industri. Taman industri, lembah industri, kawasan industri. Cuba tengok industri sekarang. Kelang tutup, pekerja kena buang. Apa jadi pada Kelang? Terbiar, tak boleh dimajukan. Apa jadi sungai? Sungai habis dirosak dek Kelang. Apa jadi susah? Ekonomi jatuh. Toke-toke Kelang tadi dia pergi pula negara lain yang mana kos sangat rendah. Dia pindah ke Kemboja, dia pindah ke Vietnam, dia pindah ke Indon. Cubalah Malaysia kekal negeri pertanian macam dulu-dulu. Dulu kita ingat pernah dilaksanakan projek buku hijau. Tuan-tuan ingat tak? Macam mana nak tanam padi bagi elok, padi malinja, padi mahsuri. 2 kali setahun, 3 kali setahun. Tanam sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi mereka kata tak maju. Mai Perdana Menteri mana tahu dia kata tak maju. Kita nak jadi apa nama dia mai tu. Tahun 2020 kita nak jadi negara kaya, negara maju. Mai 2020 semua duduk di rumah. Maju sungguh. Sekarang duit tak ada. Kita tak belajar daripada kisah Nabi Yusuf, macam mana mentadbir ekonomi. Jadi jangan kita anggap bahawa Al-Quran ini hanya semata-mata bacaan. Dia sistem hidup, termasuklah sistem sosial manusia, supaya rumah tangga jadi elok. Orang perempuan nak buat apa, orang lelaki-lelaki nak kerja apa, suami nak buat apa, isteri nak buat apa. Baik, ini adalah gelombang angan-angan yang menyerang perempuan dan laki-laki. Ini yang sedang berlaku. Di samping perempuan berangan-angan kerana melihat kelebihan laki-laki, ada pula laki-laki sendiri tenggelam dalam angan-angan kerana melihat kelebihan perempuan. Orang perempuan menyolek, mereka pun nak jadi mak andam. Orang perempuan jadi cantik dengan perhiasan, mereka pun pakai perhiasan, nak jadi perempuan. Orang lelaki perempuan pakai fashion macam ni, mereka pun nak pakai fashion macam perempuan. Misalnya seorang pak tani yang payah bertanam padi di desa, berangan-angan dan iri hati melihat orang kota tidak payah bertani, hanya menerima beras yang telah ditumbuk. Kerana angan-angan orang tani yang demikian, nescaya timbullah urbanisasi orang kampung hendak ke kota semua. Akhirnya kampung dan desa jadi lengang. Akhirnya semua lapar kerana tidak ada pertanian lagi. Ni yang saya kata tadi. Orang kampung dah elok bertani, dijedik buat dah. Saujana mata memandang, kehijauan sawah terbentang. Nampak lagu tu dia sebut tu. Pepohon melambai-lambai, berburung terbang berkicau riang. Cerita tentang pak tani. Orang kampung pergi ke bandar, akhirnya tak ada siapa yang nak buat bendang lagi. Sebab di bandar itu hebat. Lampu neon, rumah tinggi-tinggi, balik kampung pula naik kereta. Orang kampung pula hui.
Jarang orang kampung pergi ke bandar besar. Orang bandar besar kata, orang kampung jarang. Selalu dia lekeh kampungan. Bila tengok orang kampung makan nasi pakai jari, kampungan. Ini orang kampung mana ni? Padahal dia pun asal kampung juga. Maka dinampakkan yang di urban, yang di urban itu ialah yang paling moden, paling bagus. Orang kampung semua nak pergi. Semua nak pergi. Yang tinggal di kampung siapa? Malangnya di sana sini hanya ayah tua yang bekerja, ibunda di rumah menanti, anak pulang ke desa. Semua tak ada lah. Bila bapak dah tua, bendang ditinggalkan. Akhirnya padi tak ada. Bila padi tak ada, yang di kampung pun lapar, yang di pekan pun lapar. Manusia tak makan. Manusia tak makan televisyen. Kamu kerja apa? Kelang TV. Adakah manusia makan TV? Manusia makan ke alat elektrik? Tak. Manusia makan nasi. Dia makan makanan. Benda itulah yang sepatutnya diadakan. Sekadar TV tu import je lah. Sebab tu negara-negara yang mengamalkan pertanian, mereka tak terjejas. Thailand mana ada terjejas. Dengan menentang COVID, mereka pertanian kuat. Nak beras mereka ada, nak buah mereka ada. Vietnam, Kemboja, kita kata negara mereka miskin, mundur, tapi mereka makan cukup. Kita ni buah pelam. Pelam mana? Pelam Siam. Ni buah mata kucing mana ni? Siam. Ini buah durian mana ni? Musang King. Letak balik. Hak Malaysia punya. Sekilo beratus letak balik. Ini beras mana ni? Beras Siam. Kamu pergi mana, Din? Kedai Tom Yam Siam. Dengar ceritanya Din dah kahwin lain. Orang mana? Budak Siam Tom Yam. Bayangkan kalau orang Siam-Siam ni dia stok makanan pada kita. Dia tak jual beras dekat kita, dia tak jual buah-buahan dekat kita, dia tak jual ikan pada kita, dia tak jual sayur pada kita. Thailand tak hantar, kita nak makan apa? Yang sekarang kita duk makan ikan ni ambil pada mereka, beras beli pada mereka. Kalau mereka kata stop, kami hanya jual untuk rakyat kami saja, menggelupur kita. Orang besar-besar dia mau tak apa, dia mau boleh terbang pergi tempat lain, duit dia mau juta. Tuan-tuan nak Kaksum nak terbang ke mana? Ini kena ingat, Allah bagi pada kita bumi yang subur, tapi kita tak mau bumi subur ni jadi pertanian. Bendang-bendang ditukar menjadi kilang, sawah ladang ditukar menjadi perumahan, sawah bendang ditukar menjadi kolam ikan. Kita tak makan arowana ni. Sayang tuan-tuan. Ladang getah, ladang sawit tukar jadi golf. Tanaman sayur tukar jadi kilang. Ini jadi, padahal kita tiap-tiap hari nak makan. Jadi manusia yang mengubah sistem ini, konon-kononnya nak menjadi lebih progresif, dinamik, akhirnya semua pakat lapar. Duit ada tapi tak mampu nak beli barang, ataupun duit ada barang makanan tak ada. Tambah-tambah pula di Malaysia ni orang dewasa terlalu ramai. Faham maksud saya Kaksum? Orang dewasa terlalu ramai dengan cepat.
Dalam tempoh 10 tahun orang besar menjadi umur 30, menjadi umur 40 tahun. Sepatutnya 10 tahun manusia ni dia berubah daripada sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan tu 10 tahun Tuhan bagi elok. Mana ada budak setahun makan nasi banyak? Mana ada budak 2 tahun makan nasi 1 guni? Jadi kita sempat menyiapkan ekonomi untuk budak-budak. Tetapi di Malaysia tak. Budak-budak tiba-tiba jadi besar, cepat, kuat makan pula tu. Tak faham Ustaz? Dulu rakyat kita 30 juta, 20 juta. Tiba-tiba kita buat mari orang daripada luar, berjuta-juta datang. Yang datang tu pula semuanya kuat makan. Sekali beli bawang 2 guni. Tuan-tuan faham maksud saya? Kita buat masuk pendatang bekerja di negara kita. Makan jadi banyak tak? Beras jadi cukup tak? Sayur habis, nasi habis, beras habis. Akhirnya makanan tak cukup. Allah dia bagi satu rakyat tu nak berjadi 10 juta tu makan bertahun. Nak bertambah tu, nak bagi manusia makan tu cukup. Tapi kita ni terlebih cerdik. Kita buat mari daripada Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Negro apa semua mari. Agak-agak semua lah ni mereka ada berapa juta. Makan meningkat, rumah tak cukup, air tak cukup, bekalan air tak cukup. Cuba tengok negara lain. Dia dia cerdik. Dia jaga hak rakyat dia dulu, pekerjaan untuk rakyat dia dulu. Tapi kita hari ni jadi untung bawa orang masuk, dapat lesen permit, berebut nak buat pekerja asing masuk pasal untung. Dia tak fikir kesan jenayah akan meningkat, penyakit akan meningkat. Hospital tak cukup, hospital tak bertambah, penyakit dan pesakit bertambah tak? Ini dia tuan-tuan. Sebab tu di antara yang dibuat oleh negara lain, di Australia, siapa-siapa yang nak jadi ahli parlimen, mereka dikenakan tes IQ. Bacaan IQ berapa? IQ tinggi boleh jadi pemimpin, kerana mereka nak orang yang cerdik saja yang jadi pemimpin mereka. Tu di Australia. Agak-agak di Malaysia kena tak tes IQ? YB ni cerdik ke tak cerdik? Kena tes berapa kadar IQ dia. Sebab kadang-kadang kita ni duk fikir tak sama dengan mereka fikir. IQ mereka ni sebenarnya berapa? Bila kita cakap macam ni, dia kata kami lebih tahu. Apa? Quran bagi tahu macam mana mengatur sistem hidup manusia supaya hidup kita ni elok. Tapi kita anggap Quran ni hanya sekadar dibaca bulan puasa, tak pun dibuat musabaqah. Baik, sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.